Rampas Guthrie yang milik British, dah umur dah 100 tahun ketika itu, dan kebijaksanaan orang Melayu 4 jam je rampas dapat bawa balik ke Malaysia. Macam cerita James Bond ni sebenarnya. Dan akhirnya 200,000 ekar tanah berjaya balik dan jadi hak kerajaan, jadi hak Malaysia balik. Hasilnya berlakulah pencantuman Guthrie, Golden Hope, Sandabi, GIC yang kita kenal sekarang. Tapi tak ramai orang tahu cerita di sebalik serangan subuh itu. Syarikat Rothschild, dialah yang bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo korang sekalian, dimanapun korang berada, saya harap dalam keadaan sehat dan afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita nak coba memulai memberikan sebuah perkongsian, jangan lupa yang baru jumpa video ini untuk menekan tombol subscribe, like, dan share supaya tak ketinggalan video yang selalu dikongsikan setiap hari. Kesempatan kali ini kita nak coba berkongsi mengenai tentang ceramahnya Ustaz Badli Salahuddin yang sangat luar biasa teman-teman, ceramah yang sangat mengejutkan kita semua, di mana Ustaz Badli berani mengungkap fakta-fakta yang tak pernah orang Malaysia itu ketahui tentang hal ini teman-teman. Lalu seperti apa videonya? Jom kita tengok videonya. Tidak. Ada orang, ni teori tapi menarik untuk kita bahaskan untuk membanyakkan maklumat. Ada orang yang mengaitkan Ibnu Sayyad ini dengan asal-usul keturunan Rothschild. Saya tak pasti tuan-tuan perempuan kenal atau tidak dengan Rothschild ini. Tapi bagi kita orang Malaysia, kita kena kenal dia sebab dia ada kaitan dengan sejarah negara kita. Rothschild ni keluarga elit Yahudi yang paling misteri dalam dunia. Kaya tapi low profile. Tak ada nak nunjuk korang kekayaan. Orang tak tahu jamban dia rupa apa, kereta dia apa, orang tak tahu. Tak ada nak masuk Malaysia tetler ke nak nunjuk dia pergi clubbing, lavish lifestyle, isap sigar, tak ada. Kaya-kaya dan tak pernah sibuk nak buat kursus nak ngajar orang supaya jadi kaya. Tak pernah buat kursus, tak langkah. Orang kita kan saya kaya sikit terus jadi penceramah, macam mana nak kaya, cocok kepala lah kalau kita. Mula cerita ni begini, tahun 1958 ni keluar sikit pada kita untuk general knowledge. Tahun 1958 ada seorang komander dari Angkatan Tentera Laut Diraja Kanada nama William Carr. Dia buat satu buku, Pawns in the Game, bidak-bidak catur. Dia bawa beberapa bukti bahawa ada satu kumpulan pemodal elit antarabangsa keturunan Yahudi, mazhab Lucifer. Dia inilah yang merancang revolusi Inggeris, revolusi Perancis, kejatuhan Napoleon, revolusi Amerika, revolusi Rusia, dan perang dunia pertama dan kedua. Punyalah terror buat-buat ini. Lepas itu saya selalu pesan kita, apa juga berita yang kita tengok dalam televisyen, CNN, BBC, Jazeera ke apa saja, please read between the lines. Ada tangan di belakang itu. Dan tak keterlaluan jugalah, wabak ke apa ke, semua ada permainan. Siapakah pemodal elit antarabangsa ini? Orang yang mula kaji tentang kumpulan ini tahun 1788, Profesor John Robinson. Dia buat buku Proofs of Conspiracy. Okey. Dan lepas pada tu kajian tentang kumpulan pemodal elit ini banyak. The Secret Powers Behind Revolution, Israel, Our Duty, Our Dilemma,
into slavery, the most secret science, secret capital, Zionist factor, macam-macam lagi. Semua kajian yang dibuat, finding dia jumpa satu nama, Meyer Amschel Rothschild. Sulit sekali namanya ya. Didapati Rothschild ini dia berpakat dengan 12 orang kaya di Frankfurt tahun 1773 untuk fund biayai gerakan revolusi sedunia. Tahun itu jugalah mereka sepakat tubuhkan Grand Orient Freemasonry di Eropah untuk buat revolusi sedunia ini. Siapa Meyer Amschel Rothschild? Dia ni asalnya tukang emas, orang Yahudi daripada Eropah Timur, pindah ke Frankfurt, Jerman. Di Frankfurt dia meniaga. Dia ada lambang Red Shield. Red Shield ni perisai merah, tapi lama-lama Red Shield itu jadi Rothschild. Puak-puak dia ni memang kaya. Dia punya keturunan, punya kekayaan, dia punya ramainya keturunan itu sampai sekarang dia House of Rothschild. Baik, soalannya apa kena dengan Ibn Sayyad? Baik, ada satu riwayat yang memberikan hint tentang kemunculan puak-puak yang begitu hebat ini. Ibnu Sayyad dalam hadis disebut dia akan memiliki harta dan anak yang sangat banyak. Telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, catatan daripada Jabir, ni bukan hadis, catatan daripada Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar laqituhu marrataini, qala falaqituhu faqultu li ba'dihim. Kata Ibn Sayyad, kata Ibnu Umar, aku pernah jumpa Ibn Sayyad 2 kali. Aku bertemu dengan dia, kemudian aku tanya kepada sahabat, hal tahaddatsuna annahu huwa? Adakah kamu nak kita sekarang ni Ibn Sayyad ni Dajjal? Jawab sahabat, la wallah, tak ada, malas dah cerita, kata, dan kamu dah tak cerita dah dia itu Dajjal. Laqad akhbarani ba'dukum annahu lan yamuta hatta yakuna aktsaruhum malan wa waladan fakadzalika huwa za'mul yauma. Sebahagian dari kamu telah bercerita pada aku Ibnu Sayyad tidak akan mati sehinggalah dia menjadi orang yang paling banyak harta dan orang yang paling ramai anak daripada kalangan kamu. Ini asar dalam Sahih Muslim. Salah satu fakta penting dalam riwayat ini, Ibnu Sayyad disebut memiliki banyak harta dan juga keturunannya akan lebih daripada para sahabat. Dan riwayat ini guna kalimat aktsara bagi menerangkan ciri harta malnya itu. Wa waladan aksar. Dalam nahwu Arab, aksara isim tafdil maknanya dia akan lebih banyak. Betul. Banyak daripada orang lain. Maknanya Ibn Sayyad ini dia akan memiliki kekayaan yang melampau. Dan dia akan memiliki anak keturunan yang sangat ramai. Maka orang yang buat teori
konspirasi wallahu alam mengatakan Rothschild ini memang Rothschild ini kaya. Ada satu buku The House of Rothschild, Money's Prophet. Bayangkan sejak zaman moyang je, sejak tahun 1700, zaman M. Rothschild tahun 1800, semua kaya-raya. Majalah Forbes letak dia sebagai di tangga ketujuh, the 20 most influential businessmen of all time. Bukan main tahun-tahun lagi, sepanjang masa. Sampailah keturunan dia paling sekarang ni, Philip Rothschild, muda lagi, baru umur 48 tahun. Majalah di New York gelarkan dia the man who may become the richest Rothschild. Kaya betul Rothschild ini. Dia beberapa tahun lepas dia beli saham syarikat Lombok Arang Batu di Indonesia. Dia banyak melabur di Indonesia buat ibu negara baru. Wallahualam, bukan dalam fitnah. Dia orang ni kaya sebab bank. Dia buat bank. Apa kena-mengena dengan kita punya sejarah di Malaysia? Mungkin tuan-tuan orang lama ingat 7 September 1981. Ni orang muda tak tahu menahu cerita ni. Masa tu Tun Dr. Mahathir dia telah arahkan supaya dibuat dawn raid. Dawn raid ni serang hendak waktu subuh, iaitu kita masa tu nak rampas balik syarikat-syarikat. Sekarang ni GLC lah, dulu milik British, Guthrie, Sam Darby apa semua dulu. Mana Malaysia ni kita merdeka, tapi tanah bukan kita punya, semua orang putih punya. Buat ladang getah, Pucung, Sepang apa, semua merdeka celah. Mana tanah bukan hak kita. Jadi kerajaan masa tu diarahkan secara senyap untuk buat serangan subuh di London Stock Exchange pada 7 September 1981. Diarahkan ketika itu kepada pakar-pakar anak muda ketika itu untuk rampas balik rampas Guthrie yang milik British, dah umur dah 100 tahun ketika itu, dan kebijaksanaan orang Melayu 4 jam je rampas dapat, bawa balik ke Malaysia. Macam cerita James Bond ni sebenarnya. Dan akhirnya 200,000 ekar tanah berjaya balik dan jadi hak kerajaan, jadi hak Malaysia balik. Hasilnya berlakulah pencantuman Guthrie, Golden Hope, Sam Darby, GLC yang kita kenal sekarang. Tapi tak ramai orang tahu cerita di sebalik serangan subuh itu. Syarikat Rothschild dialah yang bantu pemodalan nasional berhad dalam dawn raid itu. Rothschild yang bantu. Dia orang berjaya pujuk
Dia orang ni kaya sebab bank. Dia buat bank. Nah teman-teman, itu ya ceramahnya Ustadz Badli Salahuddin yang sangat luar biasa, sangat memberikan wawasan baru bagi kita teman-teman. Kenapa? Karena banyak pengetahuan atau apa yang disampaikan oleh Ustadz Badli barusan itu ramai orang Malaysia atau orang Indonesia sendiri tak tahu tentang hal tersebut. Maka kita berterima kasih sangat dengan Ustadz Badli Salahuddin atas pencerahan dan wawasan yang diberikan kepada kita semua teman-teman. Semoga terus memberikan sebuah manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.